Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan dan rahmatnya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita menyambung semula bagi tadabbur surah Al-Insan. Tempoh hari kita telah pun menyentuh pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Betul ke ayat ke-8 kan? Dan kita akan masuk pada perkara yang kedua dalam tadabbur ayat yang ke-8, insya-Allah. Baik. Pada ayat yang ke-8 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menceritakan berkenaan dengan sifat golongan al-abrar. Di antaranya Allah menyatakan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka itu adalah golongan yang memberi makan daripada makanan yang mereka sukai kepada orang miskin dan orang yatim dan juga tawanan perang. Dalam ayat ini, tadabbur yang kedua yang boleh kita ambil, Allah Ta'ala menjelaskan pengajaran dia adalah berkenaan dengan kepentingan sebaik-baik sedekah. Kepentingan sebaik-baik sedekah, iaitu adalah dengan kita memberi pemberian yang paling kita sukai. Sebaik-baik sedekah itu adalah apabila kita bersedekah kepada seseorang daripada apa yang paling kita sukai. Ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu akan mencapai kepada kebaikan yang tertinggi melainkan kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Dan ketika mana turunnya ayat Al-Quran itu, dalam hadis Nabi SAW menyatakan Sayyidina Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau telah mendatangi Nabi SAW dan mengkhabarkan kepada baginda bahawasanya beliau memiliki sebuah kebun. Beliau memiliki sebuah kebun yang mana kebun itu adalah merupakan kebun yang paling ia cintai dan ia sukai, kerana ia paling hampir dengan masjid Nabi SAW, selain daripada kesuburannya dan pelbagai buah-buahan yang ada di dalamnya serta terdapat mata air di dalam kebun itu. Dalam riwayat menyatakan selalu ia diminum oleh Nabi SAW ketika baginda hendak menuju ke Masjidin Nabawi. Maka setelah turun ayat Al-Quran ini, datangnya Abu Talhah radhiyallahu an bertemu dengan Nabi SAW dan mengatakan beliau ingin mewakafkan kebunnya yang bernama Bayruha, iaitu kebun yang bernama Bayruha. Lalu beliau ingin wakafkan ia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi SAW bertanya kepada Talhah, apakah kamu memiliki
ahli keluarga kamu yang memerlukan. Maka kata Abu Talhah, ya, maka jika begitu, maka kamu wakafkanlah kepada ahli keluarga kamu yang memerlukan. Baik. Kemudian kita nak lihat pecahan daripada perbincangan kita tentang sebaik-baik pemberian itu adalah apa yang kita sukai. Maka di sini ada perbahasan di kalangan para ulama tentang sebaik-baik sedekah itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, sebaik-baik sedekah adalah merupakan sedekah yang tersembunyi. Sedekah yang tersembunyi ini adalah sedekah yang tidak diketahui oleh sesiapa pun melainkan di antara pemberi dengan orang yang menerima. Melainkan di antara pemberi dan juga orang yang menerima. Ini berdasarkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda menyebutkan antara 7 golongan yang diletakkan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Antaranya yang disebutkan dalam hadis itu iaitu ma tunfiqu ma anfaqa yaminuhu la ta'lamu shimalu, iaitu tangan kanannya memberikan nafkah sedangkan tangan kirinya tidak mengetahui. Tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Minta maaf, tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan dia. Makna dekat sini ditafsirkan iaitu sedekah yang tersembunyi. Bahkan dalam hadis muttafaq alaih menyatakan di dalam hadis itu juga menyatakan kepada kita bahawasanya kepentingan untuk seseorang itu bersedekah dengan sedekah yang tersembunyi. Bahkan ada riwayat yang dinukilkan daripada Abu Ya'la menyatakan sedekah yang tersembunyi ke atas sedekah yang zahir, kelebihannya adalah seperti amalan fardu ke atas amalan yang sunat. Ini adalah riwayat yang disandarkan kepada sebahagian kalam salaf. Sebahagian daripada kalam para salaf menyatakan kelebihan sedekah tersembunyi itu adalah seperti kelebihan perkara yang fardu ke atas perkara yang sunat. Baik. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah pada ayat 271 Allah berfirman, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menyembunyikan sedekah itu lalu kamu menyerahkan sendiri kepada orang yang memerlukan, fa huwa khairul lakum, maka ia adalah lebih baik bagi kamu. Ini menunjukkan pada kita jelas Quran menyatakan sedekah yang tersembunyi itu adalah afdal. Melainkan dalam beberapa keadaan sedekah yang terang-terangan itu lebih baik. Okay, yang kedua adalah sedekah ketika sihat. Sebaik-baik sedekah selain daripada kita memberi apa yang kita cintai, antara sedekah yang terbaik juga adalah merupakan kita bersedekah ketika mana kita sihat. Bahkan Ibnu Abbas, saya tertinggal tadi kalam Ibnu Abbas, menyatakan ja'alallahu sadaqatus sirri tufaddilu sadaqatil alaniyah. Kata Ibnu Abbas, kelebihan sedekah sembunyi ke atas sedekah terang-terangan adalah seperti sedekah fardu ke atas yang sunat dengan beberapa gandaan. Itu kalam Ibnu Abbas. Saya terlupa nak sebut kata Ibnu Abbas. Baik. Kemudian sedekah ketika sihat. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mana baginda bersabda, sebaik-baik sedekah itu anta saddaqa wa anta sahih. Kamu bersedekah ketika mana kamu sihat. Kamu bersedekah ketika mana kamu sihat. Maka itu adalah sedekah yang terbaik untuk kamu berikan. Yang ketiga, yakni sedekah yang paling terbaik adalah sedekah yang wajib. Sedekah yang paling terbaik adalah merupakan sedekah yang wajib. Maksud yang wajib dekat sini adalah merupakan zakat. Sedekah yang wajib dekat sini
adalah merupakan zakat, ya, adalah merupakan zakat. Sudah pastilah pemberian yang fardu lebih afdal daripada yang sunat. Yang keempat, sedekah yang afdal itu adalah orang yang bersedekah ketika mana ia bakhil. Dia memiliki sifat bakhil, dia memiliki sifat kedekut dan cinta kepada dunia, tetapi dia tetap bersedekah. Maka itu sedekah yang lebih baik. Kerana dalam hadis yang sama riwayatnya, baginda Nabi SAW menyatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sihat dan dalam keadaan kamu bakhil. Itu adalah merupakan sedekah yang terbaik. Maknanya, kalaulah seorang yang bersifat pemurah bersedekah berbanding dengan seorang yang memiliki sifat bakhil yang bersedekah, maka orang yang bersifat bakhil bersedekah itu akan digandakan oleh Allah Ta'ala ganjaran pahalanya ke atas orang yang pemurah. Kenapa? Kerana orang yang bakhil, dia mendapat kesukaran ketika hendak bersedekah. Satu, kerana cintanya dia kepada harta itu, dan yang kedua, iaitu ketika dia memberi pada jalan Allah dalam keadaan dia enggan untuk memberi, tapi dia bermujahadah, dia melawannya, maka disebabkan kerana itu dia mendapat pahala sedekah dan seterusnya dia memperolehi ganjaran pahala kerana melawan sifat kebakhilannya. Kemudian yang seterusnya dalam hadis yang sama, sebaik-baik sedekah itu adalah orang yang bersedekah ketika mana dia bercita-cita untuk menjadi orang yang kaya. Ya. Dia bercita-cita untuk menjadi orang yang kaya. Yang ini disebutkan dalam hadis, wa ta'mulul ghina wa takhshal faqar. Mereka yang bersedekah dalam keadaan dia mengimpikan menjadi orang yang kaya dan dia takut untuk menjadi miskin atau papa kedana. Maka dalam keadaan seperti ini, orang itu bersedekah lebih baik. Sebab itu, orang yang bersedekah ketika dia kaya dengan orang yang bersedekah ketika dia bercita-cita untuk menjadi kaya, maka sedekah orang yang bercita-cita untuk menjadi kaya itu adalah lebih afdal. Maknanya katakanlah dia bercita-cita nak menghimpun hartanya supaya dia menjadi kaya. Tapi dalam keadaan dia bercita-cita sedemikian, dia tetap bersedekah, maka dia akan dapat dua kelebihan. Satu, dengan sedekahnya itu Allah akan kayakan dia. Nombor dua, Allah akan gandakan pahala sedekahnya kerana dia bersedekah sebelum dia mendapat kekayaan, sehinggalah Allah memberikan kekayaan kepadanya. Berbeza dengan orang yang mengumpul sehingga harta dia dah banyak dan lalu dia bersedekah ketika hartanya banyak, maka itu tidak sama dari sudut afdalnya, keafdalannya jika dibandingkan dengan orang yang bersedekah sebelum dia menjadi orang yang kaya. Sebab itu jangan kita bersedekah ketika kita telah menjadi kaya, tapi kita bersedekahlah ketika kita bercita-cita ingin menjadi kaya. Baik, yang seterusnya, takut pada miskin. Ini pun saya dah huraikan, wa takhshal faqar, iaitu orang yang bersedekah walaupun dalam keadaan dia khawatir dia boleh jatuh miskin atau boleh berkurangan hartanya, atau dia risau kalau tidak cukup simpanannya, tapi dia tetap bersedekah. Ini adalah sedekah yang paling afdal. Yang seterusnya, juhdul muqil. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya mengatakan, apabila ditanya kepada Nabi SAW apakah sebaik-baik sedekah itu, maka kata Nabi SAW, juhdul muqil, iaitu orang yang bersedekah dalam keadaan dia sendiri berhajatkan kepada sesuatu. Dia berhajat kepada sesuatu. Dia misalnya berhajat untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Kemudian dia mengumpul harta tu sebab dia nak mendapatkan hajatnya. Tapi dalam dia nak memperoleh hajatnya itu, dia tetap bersedekah. Ya, maka sedekahnya itu
dia mengutamakan sedekah daripada hajatnya, maka sedekahnya itu menjadi lebih afdal. Ini pernah berlaku kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar, dalam riwayat yang diceritakan oleh isterinya ketika mana Abdullah bin Umar berhajat untuk makan buah anggur yang telah lama dia tidak menikmatinya selama lebih daripada beberapa tahun. Lama dia tak makan buah anggur dan dia mengidamkan buah anggur. Lalu setelah dia mendapatkannya, kemudian datang kepadanya orang yang meminta sedekah dan tidak ada pada ketikanya itu untuk dia makan melainkan anggurnya. Lalu kata Abdullah bin Umar, berilah beberapa bahagian anggur yang ada pada kita ini kepada orang yang lapar itu. Sedangkan berkatanya pembantu Abdullah bin Umar, bukankah inilah buah anggur yang engkau nanti-nantikan sekian lama, yang engkau tidak dapat, yang kau inginkan untuk menikmatinya? Maka kata Abdullah bin Umar, kerana aku mendengar Nabi SAW menyatakan sebaik-baik sedekah itu adalah juhdul muqim. Yakni kita bersedekah ketika mana kita sendiri berhajat dan berkeinginan kepada sesuatu itu, tetapi dia tidak menghalangi kita untuk kita memberi kepada orang yang lebih memerlukan. Tapi dengan syarat, ulama kata jangan sampai dia memudaratkan diri kita. Kalau kita perlu benda itu, tapi kalau kita beri juga pada orang lain sampai memudaratkan nyawa kita, maka ketika itu tak wajarlah kita beri. Tapi kalau kita memerlukan hanya sekadar kerana teringin, ataupun kerana kita mengidam, atau kita berhajat pada sesuatu itu, tak sampai kepada tahap keperluan yang boleh membahayakan nyawa kita dan sebagainya, tapi kita tetap mendahulukan orang lain, maka itu adalah lebih afdal. Ya, maknanya orang yang lebih susah daripada kita. Kemudian yang seterusnya, sedekah yang paling afdal itu adalah kepada keluarga dan kerabat. Jadi dalam ayat ke-8 ni juga nak menceritakan pada kita sifat golongan abrar ni, dia bila nak bersedekah, mereka akan bersedekah pada sedekah yang paling afdal. Mereka bukan sekadar bersedekah, tapi mereka mencari bagaimanakah nak menjadikan sedekah mereka itu sedekah yang terbaik. Sebab ayat ni Allah bercerita kepada kita tentang golongan abrar. Maknanya golongan abrar ini bila mereka berbuat sesuatu ketaatan dan kebaikan kepada Allah, mereka bukan sekadar melakukannya semata-mata, tetapi mereka mengusahakan untuk melakukan kebaikan dan ibadat itu dengan cara yang paling terbaik. Ini sifat golongan abrar. Jadi kalau kita sekadar berbuat kebaikan, sekadar untuk mengerjakannya atau mencukupkannya saja, kita tak tergolong dalam golongan abrar. Tapi nak menjadi golongan abrar, mestilah mereka melakukan ibadat kebaikan itu dengan cara yang paling terbaik. Hatta di dalam sedekah mereka, ya. Baik, antaranya adalah bersedekah kepada keluarga dan kerabat. Kerana dalam hadis ketika mana Zainab, isteri pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih berhak untuk aku berikan selain daripada keluargaku? Maka kata Nabi SAW, jika tidak ada lebihan daripada apa yang kau ingin berikan dan engkau berikan pada keluargamu itu, engkau akan mendapatkan dua ganjaran. Satu adalah ganjaran sedekah, satu lagi adalah ganjaran menghubungkan silaturahim. Maka di sini menunjukkan pada kita sedekah kepada mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita, jika mereka itu lebih memerlukan, maka kita akan mendapatkan dua pahala di sisi Allah. Yang seterusnya, sedekah paling afdal adalah sedekah jariah. Maksud sedekah jariah ni adalah sedekah yang mengalir. Seperti mana yang disebut dalam hadis Bukhari, apabila matinya anak Adam, terputuslah baginya semua amalan, melainkan tiga perkara. Tiga perkara ni adalah merujuk kepada sedekah jariah ni. Pertama, ilmun yuntafa' bihi. Sedekah yang paling terbaik adalah kita sedekah ilmu. Kita sedekahkan ilmu.
Maknanya bila kita tahu ilmu-ilmu yang benar, ilmu-ilmu yang sahih, ilmu-ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bermanfaat, amalan-amalan yang sahih, maka kita sedekahkan. Maknanya kita hadiahkan pada orang, ajarkan pada orang, ya, dengan ikhlas. Maka itu adalah sebaik-baik jariah sedekah kita. Karena Abu Darda pernah ditanya oleh seseorang, sahabat Nabi Abu Darda, beliau ditanya, apakah sedekah terbaik bagi seorang mukmin? Kata Abu Darda, sedekah yang terbaik bagi seseorang mukmin yang mereka kerjakan adalah bila mereka memberi petunjuk dan ilmu kepada manusia, lalu manusia itu mendapat petunjuk dan manfaat daripada ilmunya dan amalannya, dan amalannya, maka itu adalah merupakan sebaik-baik sedekah. Nah, sebab bila orang dapat petunjuk atas asbab kita, atas dakwah kita, atas bimbingan kita, atas ilmu kita, dan atas amalan kita, maka setiap kali orang tu mengerjakannya, jariah itu akan berpanjangan selama-lamanya. Apatah lagi kalau diwariskan pula pada anak-anak dan keluarganya dan temannya yang baik. Yang kedua Nabi kata apa dia? Iaitu al-ilmu yuntafa'u bihi, kemudian baginda menyatakan yang seterusnya adalah sadaqatin jariyah, iaitu waqaf. Ya, orang yang melakukan waqaf ataupun apa-apa saja sedekah yang manfaatnya kekal. Ya, lalu bukannya manfaat yang sementara, tetapi benda yang manfaatnya kekal, berbentuk binaan dan sebagainya. Dan yang terakhir, wa waladin salihin yad'u lahu. Ya. Wa waladin salihin yad'u lahu, iaitu anak saleh yang mendoakan baginya. Anak saleh yang mendoakan baginya. Maknanya sebaik-baik sedekah adalah anak yang saleh. Ya, bila kita meninggalkan zuriat dan keturunan yang saleh, maka kita telah pun melakukan sedekah jariah yang paling terbaik. Sebab tu jariah kita yang paling terbaik adalah apabila kita meninggalkan zuriat yang saleh. Okey, yang seterusnya, sedekah yang paling terbaik yang disukai. Yang ini kita dah bincang tadi. Dan seterusnya dihajatkan oleh orang yang susah. Sedekah yang paling terbaik itu adalah bila kita bersedekah akan apa yang diperlukan oleh orang yang susah itu. Bukan kita beri dia apa yang kita ingin beri sahaja, tapi kita memberi apa yang ia hajatkan, apa yang ia perlukan. Sebab itulah bila ditanya kepada Nabi SAW, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala terhadap orang mukmin itu, maka baginda menyatakan dalam hadis riwayat Al-Hakim, idkhalus surur, kamu menggembirakan mereka, kemudian kamu memberikan ma'anfa'uhum, apa yang bermanfaat untuk mereka. Hanya apa yang diperlukan, apa yang diperlukan bagi mereka yang meminta itu. Ya, baik. Yang seterusnya adalah waktu dan tempat yang mulia. Antara sedekah itu akan menjadi sedekah yang paling afdal, dia mengikut waktu dan juga tempat. Contoh, dalam riwayat menyatakan sebaik-baik sedekah itu adalah pada bulan Ramadan. Kerana waktu itu adalah merupakan waktu yang paling afdal. Ya, kerana waktu itu adalah merupakan waktu yang paling afdal. Ya. Apa maksud waktu yang paling afdal? Waktu yang paling afdal adalah merujuk kepada
keadaan dan tempat. Ya, keadaan dan tempat. Yakni tempat yang paling afdal seperti di dalam seperti mengikut kaul sebahagian para ulama. Mengikut kaul sebahagian para ulama, iaitu orang yang bersedekah, ya, orang yang melakukan infak atau orang yang melakukan sedekah, ya, melakukan infak atau melakukan sedekah di Masjidil Haram. Tapi ini sebahagian kaul para ulama. Majoriti kaul para ulama mengatakan kepada kita bahawasanya yang digandakan di Masjidil Haram itu, hanya sahaja adalah salat, tetapi tidak digandakan padanya adalah ibadat-ibadat yang lain. Itu adalah pendapat majoriti di kalangan para ulama. Pendapat majoriti di kalangan para ulama. Cuma ada sebahagian saja yang berpendapat selain daripada solat, amalan yang lain juga digandakan kerana mereka berpegang kepada satu riwayat daripada kalam kalam seorang sahabat secara mursal yang mengatakan bahawasanya yakni al-hasanatu, yakni perkara kebaikan. Ya, perkara kebaikan selain daripada salat itu juga digandakan. Ya. Okay. Yang seterusnya, besar manfaat pada orang ramai. Besar manfaat pada orang ramai. Apa maksud besar manfaat pada orang ramai? Maknanya apabila sedekah itu lebih banyak memberikan impak kepada orang ramai, maka lebih afdallah sedekah itu. Bila sedekah itu lebih besar impaknya kepada orang ramai, maka lebih besarlah sedekah itu. Ya, maknanya kalau misalan contoh, kalau sekiranya apa yang kita sedekahkan itu dia boleh dimanfaatkan oleh ratusan ribu orang atau jutaan orang, maka ia akan menjadikan jariah yang lebih besar berbanding kalau dalam kelompok yang lebih kecil. Ya, sebab itu ulama mengatakan kalau kita nak bersedekah, kita tidak mengkhususkan atau wakaf khususnya, kita tidak mewakafkan kepada bahagian-bahagian asnaf yang tertentu sahaja, tetapi kita mewakafkan manfaatnya kepada umum supaya manfaat itu boleh dimanfaatkan oleh ramai orang. Yang seterusnya adalah berpasangan. Sedekah yang paling afdal juga adalah sedekah secara berpasangan. Sedekah secara berpasangan, ya. Sedekah secara berpasangan ini seperti mana yang disebutkan dalam satu riwayat. Ya, disebutkan di dalam satu riwayat daripada Nabi SAW ketika mana baginda menyatakan ada di antara kamu yang mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan diseru melalui 8 pintu syurga. Mereka akan diseru melalui 8 pintu syurga. Dan bila sahabat bertanya siapakah di antara mereka, maka baginda menyatakan man anfaqa zawjaini fi sabilillah, yakni mereka yang menginfakkan hartanya secara berpasangan. Makna berpasangan ni adalah dia memberi secara lengkap ataupun sempurna. Contoh kalau dia bagi pada waktu pagi, dia memberi juga pada waktu petang. Ya, kalau dia memberikan makan, dia berikan juga bersamanya minum. Ya, kalau dia berikan tilam, dia berikan bersama dengannya bantal. Maksudnya dia memberikan sedekah itu dengan secara lengkap. Ya, tanpa perlu orang miskin atau orang yang memerlukan itu mencari orang kata apa? Mencari pemberi atau orang yang ingin sedekah yang lain untuk memenuhi keperluannya. Contoh kalau bagi dia makan pagi,
mungkin dia kena cari orang untuk makan pada waktu malam. Ini misalan contoh. Ya. Kemudian yang seterusnya, diikuti amalan puasa, ziarah dan urus kematian. Ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga dalam riwayat selainnya. Dalam satu hadis itu Nabi SAW bersabda, siapakah di antara kamu yang telah berpagi pada pagi ini? Siapakah di antara kamu yang telah berpagi pada pagi ini? Yang telah berpagi pada pagi ini dalam keadaan dia berpuasa. Tu ada sahabat angkat tangan. Kemudian Nabi tanya pula, siapa di antara kamu yang pada hari ini dia telah menziarahi orang sakit? Maka makin sedikit sahabat angkat tangan. Kemudian yang ketiga Nabi tanya, siapakah di antara kamu pada hari ini yang pergi menguruskan kematian atau menghadiri urusan kematian, solat jenazah ke atau sebagainya. Kemudian yang keempat Nabi tanya, siapakah di antara kamu pada hari ini yang telah memberikan infak sedekah. Maka keempat-empat amalan ini telah pun dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi tidak semua sahabat-sahabat yang lain melakukannya melainkan Abu Bakar. Ada juga sahabat lain yang melakukan tetapi tidak mereka lakukan keempat-empatnya melainkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya jika kita gabungkan dalam satu hari 4 amalan, dia akan menjadi sebaik-baik sedekah. Dia akan jadi sebaik-baik sedekah kalau kita gabungkan dengan sedekah itu dengan 3 lagi amalan. Iaitu ketika puasa, kita bersedekah. Maka dia akan jadi afdal. Ditambahi, kalau kita tak puasa pun, kita pergi ziarah orang sakit lalu kita bersedekah. Misalnya. Ataupun bila kita mendengar berita-berita kematian yang menimpa kepada rakan kita atau teman kita misalnya, kemudian kita bersedekah. Ini yang Nabi SAW pesankan kepada para sahabat ketika terbunuh syahidnya Ja'far bin Abi Talib. Ketika Ja'far bin Abi Talib telah terbunuh syahid dalam medan peperangan Mu'tah, maka pada ketika itu baginda berpesan pada para sahabat dengan kata baginda, isna'u ali Ja'farin ta'aman fa innahu qad yushghiluhum fa innahu qad yusibuhum ma yushghiluhu. Pergilah kamu buatkan makanan untuk disedekahkan kepada keluarga Ja'far, kerana pada ketika ini telah ditimpakan kepadanya iaitu musibah kematian. Sebab tu kalau kita dengar ada rakan-rakan kita yang ditimpa musibah kematian, maka antara sunnah yang Nabi ajar adalah selain daripada kita doa, berikan ucapan, doakan doa takziah, doakan pada si mati, dalam masa yang sama kita dituntut untuk memberi makan atau berbuat sedekah untuk keluarga waris yang ditimpa kematian itu. Bukannya keluarga si mati itu warisnya yang bersedekah, tapi kita yang bersedekah untuk mereka. Bukan mereka yang bersedekah kepada kita, tapi kita yang bersedekah kepada mereka. Kerana sedekah pada waktu itu adalah sedekah yang afdal. Sebab apa sedekah yang afdal? Sebab kita meringankan kesedihan dan bebanan orang yang sedang dalam musibah. Orang yang sedang dalam musibah, terutamanya adalah musibah kematian. Dekat sini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk seseorang itu melakukan sedekah dalam 3 keadaan ini. Saya ulang, yang pertama sedekah dalam keadaan ketika dia berpuasa,
dalam masa yang sama sedekah dalam keadaan dia itu menziarahi, kemudian dalam masa yang sama sedekahnya juga adalah ketika mana dia melihat ada orang yang ditimpa padanya musibah. Orang yang ditimpa padanya musibah. Maka itu adalah sebaik-baik sedekah yang perlu untuk seseorang itu lakukan. Baik. Sekarang kita tengok perkara yang ketiga. Ini pun lebih kurangnya, jadi saya tak ulang banyak ya. Iaitu perkara yang menggandakan sedekah kita. Ya, perkara yang menggandakan sedekah. Yang pertama ikhlas. Ikhlas dapat menggandakan sedekah. Kemudian sembunyi daripada riak dan sum'ah. Sedekah yang terselamat daripada riak dan sum'ah juga boleh menggandakan sedekah. Kemudian sedekah terang-terangan untuk menggalakkan. Sedekah terang-terangan untuk menggalakkan. Dia juga boleh menggandakan sedekah. Yang keempat, memerlukan. Maknanya ini saya dah sentuh tadi, kita sedekah apa yang kita perlukan. Dan yang kelima, kita sedekah apa yang kita cintai. Maka ia juga digandakan. Yang keenam, kita sedekah secara berpasangan. Itu juga dapat menggandakan. Ini pun saya dah uraikan tadi. Ini pun dapat menggandakan. Ya. Yang seterusnya, kita sedekah pada yang akrab dan dekat dengan kita. Yang ni pun dapat menggandakan. Kemudian bermanfaat. Manakah yang lebih bermanfaat? Makna katanya kita sedekah pada yang lebih utama ataupun yang lebih memberikan manfaat. Yang lebih utama dan yang lebih memberikan manfaat. Dan yang seterusnya yang menggandakan adalah sedekah yang kekal. Kalau sedekah yang sementara, kurang manfaat. Dia bukan tak ada manfaat. Maka lebih kurang manfaatnya berbanding sedekah yang lebih kekal. Kemudian sedekah mengikut waktu dan tempat. Sedekah mengikut waktu dan juga tempat. Waktu dan tempat juga memainkan peranan menjadikan sedekah itu adalah sedekah yang lebih baik. Macam saya sebut tadilah, pada bulan Ramadan atau mengikut sebahagian kaul para ulama, sedekah ketika berada di tanah haram. Ketika berada di tanah haram. Baik, seterusnya. Yang terakhir, yang keempat bagi ayat ke-8 ini adalah memelihara kebajikan golongan yang lemah, membawa kepada rahmat Allah Ta'ala dan petunjuknya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam ayat yang ke-8 ni Allah sebut sifat golongan orang-orang yang lemah. Siapakah golongan orang-orang yang lemah itu? Yakni golongan miskin atau fakir, kemudian golongan anak yatim kerana mereka tidak ada bapa, kemudian yang seterusnya adalah asir, yakni tawanan perang. Orang yang ditawan di dalam peperangan yang mungkin keluarganya telah mati di dalam peperangan itu. Yang mungkin keluarganya telah pun mati di dalam peperangan itu. Maka disebabkan kerana itu, mereka ini dikira sebagai golongan yang lemah. Dikira sebagai golongan yang lemah. Ya, baik. Jadi dalam ayat ke-8 ni Allah Ta'ala menyuruh kita untuk dalam hidup kita ni, kita kena jangan melupakan. Dalam hidup kita ni, jangan kita melupakan golongan-golongan yang lemah. Jangan kita melupakan golongan-golongan yang lemah. Antara golongan-golongan yang lemah itu adalah yang disebutkan du'afa. Golongan du'afa dalam Quran ni antaranya tadilah, iaitu golongan anak yatim, golongan fakir miskin, golongan wanita, golongan hamba. Kerana ramai yang menjadi tawanan perang ni, mereka adalah daripada golongan hamba. Jadi disebabkan kerana itu, disuruh di dalam Islam
supaya kita tidak mengabaikan golongan-golongan yang du'afa. Dipanggil golongan ini adalah golongan du'afa. Ini golongan yang tertindas atau golongan yang dizalimi, ya, dan juga akan golongan-golongan yang lemah, ya, seperti wanita dan sebagainya. Ya, contohnya kalau saya boleh bawa dekat sini, tentang ada satu hadis daripada Nabi SAW yang menunjukkan banyak sebenarnya hadis yang Nabi cerita untuk kita menjaga kebajikan golongan orang-orang yang lemah dan kita tidak mengabaikannya. Misalan contoh dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Nuaim, baginda menyatakan innama tunsirun wa turzaqun bid-du'afa wal masakin. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, sesungguhnya kamu ini diberikan kemenangan oleh Allah dan kamu diberi rezeki oleh Allah disebabkan kerana kamu hendak melindungi orang-orang yang lemah dan juga kerana kamu menjaga kebajikan orang fakir miskin. So Nabi bagi tahu dekat para sahabat, kenapa para sahabat dapat salah satu sebab lah, ya. Salah satu sebab kenapa Allah beri kemenangan kepada para sahabat dalam peperangan, kerana mereka pergi perang tu selain daripada mereka nak bela agama Allah, mereka nak jaga agama Allah, dalam masa yang sama kerana mereka nak membela orang-orang yang lemah daripada ditindas. Mereka nak membela nasib atau nyawa orang-orang yang lemah. Maka disebabkan kerana itulah Allah memberikan kemenangan kepada tentera-tentera Islam dahulu di dalam peperangan. Dan kenapakah orang-orang kaya ini diberikan rezeki oleh Allah? Nabi beritahu dalam hadis ni. Kenapakah orang-orang kaya diberikan rezeki oleh Allah? Disebabkan kerana doa orang-orang miskin. Kerana orang miskin, bila dia susah, dia berdoa, doa dia mustajab. Tapi Allah tak bagi rezeki kepada mereka. Allah tak beri rezeki mereka tu kepada mereka. Tapi Allah bagi rezeki mereka kepada orang-orang kaya, supaya orang-orang kaya bersedekah atau memberi zakat pada mereka. Supaya orang-orang kaya menyedari rezeki yang ada di tangan mereka itu bukan semuanya milik mereka, tetapi adanya milik golongan yang lemah itu. Sebab itu kan dalam ayat Quran Allah Ta'ala menyebutkan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka itu, ya, pada harta mereka itu adanya hak-hak orang yang tertentu, iaitu orang yang meminta dan juga orang miskin yang tidak meminta. Ya, orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi ini di antara pengajaran yang boleh kita ambil. Baik, seterusnya kita akan masuk pada ayat yang ke-9. Allah SWT berfirman pada ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Yang bermaksud sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Maka disebutkan di sini pada ayat ke-9 Allah ceritakan tentang sifat golongan abrar. Apa Allah kata tentang sifat golongan abrar ini? Allah beritahu iaitu bila mereka bersedekah, Allah cerita tentang keikhlasan sedekah mereka itu. Ayat ini Allah cerita tentang keikhlasan sedekah mereka itu. Bila mereka bersedekah, mereka itu bersedekah kerana Allah semata-mata. Maknanya mereka nak redha Allah. Mereka nak cinta Allah. Mereka nakkan kepada kasih sayang Allah, keampunan Allah dan tidak selainnya. Tidak selainnya. Sebab tu mereka berkata kepada
Allah Ta'ala, sambil mereka bersedekah tu, mereka cakap ke Allah. Berkata-katanya mereka dengan lidah atau di hati mereka, mereka cakap dekat Allah, kami bersedekah ni ya Allah, kami tidak mengharapkan sebarang balasan daripada orang yang kami tolong, ataupun ucapan terima kasih daripada mereka. Ada setengah ulama menafsirkan mereka mengucapkan kata-kata itu kepada siapa? Mereka mengucapkan kata-kata itu kepada orang yang mereka nak sedekah. Orang yang mereka tolong itulah. Yang orang yang mereka tolong tu. Itu sebahagian tafsir mengatakan demikian. Maksudnya mereka berkata kepada orang yang mereka bantu. Siapa dia tadi? Orang miskin, anak yatim dan juga tawanan perang. Mereka berkata kepada 3 orang itu, mereka kata apa? Mereka kata, iaitu bila mereka memberikan pertolongan, mereka menyatakan, aku tidak memerlukan balasan daripada kamu balik. Maksudnya apa yang saya tolong kamu hari ini, saya tidak pernah berharap kamu nanti balas balik atas apa yang pernah saya tolong kamu. Dia tidak begitu. Dia tak mengharapkan imbalan. Sebaliknya golongan abrar bila dia sedekah, dia hanya mengharapkan imbalan tu dari Allah, bukan imbalan itu dari orang yang dia bantu. Bahkan bila dia bersedekah, dia melupakan sedekahnya itu. Dia melupakan sedekahnya itu. Dia melupakan sedekahnya itu supaya dia tidak mengharapkan apa-apa imbalan ataupun ganjaran daripada orang yang imbalan ataupun ganjaran daripada orang yang dia sedekahkan. Walaupun dengan ucapan terima kasih. Maknanya kalaulah tidak diucapkan ucapan terima kasih sekalipun, dia tak kecil hati. Ini Allah cerita tentang mereka. Okay, sekarang ni kita tengok di sudut tadaburnya pula. Allah belajar pula. Okay, yang pertama. Pertama, tuntutan ikhlas dalam bersedekah khususnya dan seluruh amalan umumnya. Pertama sekali, ayat ini menyatakan kepada kita pentingnya untuk kita mengikhlaskan diri kita dalam semua amalan yang kita buat. Terutamanya sedekah. Kenapa? Kenapa dalam ayat ini hanya ditumpukan ikhlas itu pada sedekah? Walhal ikhlas ni perlu pada semua amalan. Bukan pada sedekah saja kita kena ikhlas. Semayang kena sedekah. Semayang kena ikhlas. Puasa kena ikhlas. Belajar kena ikhlas. Tapi kenapa Allah hanya menyebutkan dalam bab sedekah? Kenapa Allah Ta'ala hanya menyebutkan dalam bab sedekah? Kenapa Allah hanya menyebutkan dalam bab sedekah? Kerana kata para ulama, sedekahlah yang paling sukar untuk manusia ikhlas. Dalam banyak-banyak amalan, dalam banyak-banyak ibadat, amalan dan ibadat yang paling sulit dan susah untuk manusia itu ikhlas adalah merupakan sedekah. Salat memang ada orang yang tak ikhlas pun. Macam Allah cerita dalam Quran, orang munafik, alladzina hum yura'un. Mereka menunjuk-nunjuk di dalam salat. Puasa jaranglah orang tak ikhlas. Sebab puasa ni orang tak nampak. Sebab tu amalan yang paling senang ikhlas adalah puasa. Tapi antara solat dengan sedekah, yang lagi susah sebenarnya adalah sedekah. Yang lagi susah sebenarnya apa dia? Sedekah. Kerana solat ni, kalau orang tak nak ikhlas pun, dia ada beberapa waktu dia. Ada masa time solat, baru orang tu menunjuk yang dia nak solat. Tapi bukan semua keadaan orang akan menunjuk solat dia. Tetapi sedekah ni, orang boleh tak ikhlas sebelum sedekah, ketika sedekah, atau selepas sedekah. Kalau solat, orang tak ikhlas sebelum solat atau ketika solat.
Ya, maksudnya sebelum dia nak solat, dia nak tunjuk kat orang dia solat. Itu sebelum solat. Atau ketika dia tengah solat, dia nak tunjuk kat orang, dia panjang-panjangkan solat dia. Tapi selepas solat, jarang orang tak ikhlas sebab solat dah habis. Tapi sedekah, kata para ulama, dia berlaku pada ketidakikhlasan itu berlaku pada 3 keadaan. Sebelum dia sedekah, sebelum dia nak memberi, dia nak menunjuk kat orang berapa nilai dia nak beri. Ketika dia bersedekah, ketika dia nak memberi sedekah tu pun boleh berlaku tidak ikhlas. Seperti masa dia bagi kepada orang yang memerlukan, dia kata, saya tolong kamu ni, ingat ya, nanti satu hari kamu kena tolong saya balik. Maknanya dia tak ikhlas. Sebelum sedekah dia tak ikhlas. Ketika dia bersedekah pun dia boleh tak ikhlas. Tapi lebih dahsyatnya, ada orang tak ikhlas selepas dia sedekah. Maknanya duit tu dah masuk tabung dah pun. Ataupun duit tu dah cerna dah. Apa yang disedekah tu dah dicernakan oleh orang yang terima tadi. Orang tu dah makan, orang tu dah belanja, dah habis dah. Tapi boleh juga tidak ikhlas. Bagaimana boleh jadi tidak ikhlas itu? Iaitu apabila, ini yang Allah sebut dalam Quran. Yakni apabila dia menyakiti atau dia menyebut-nyebutkan apa yang disedekah. Ini yang Allah katakan dalam Quran dan surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Apa kata Allah SWT? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merosakkan amalan sedekah kamu dengan bil manni, iaitu dengan kamu mengungkit, wal adha, atau kamu menyakiti orang yang kamu sedekahkan. Maknanya lepas dia sedekah, dia ungkit. Saya dulu pernah tolong kamu itu, pernah tolong kamu ini, pernah tolong yang tu, pernah tolong yang ni. Maknanya, walhal ketika dia sedekah dulu, masa dia buat kebajikan sedekah tu dia ikhlas. Dia dah ikhlas dah beri. Tapi selepas sedekah, dia mengungkit apa yang dia beri itu. Maka dia menjadikan sedekahnya itu kembali tidak ikhlas. Kerana walaupun telah sempurna sedekah tu, menjadikan sedekahnya itu tadi tidak ikhlas, disebabkan kerana apa? Disebabkan kerana mereka itu mengungkitnya. Ataupun disebabkan kerana apa? Ataupun disebabkan kerana mereka itu menyakiti orang yang mereka sedekahkan. Menyakiti itu macam sambil memberi, lepas dah memberi, dia sakiti orang tu. Kamu ni asyik menyusahkan orang, asyik nak meminta je, tak reti nak itu. Maknanya kita menyakitinya dengan kata-kata kita. Ya? Padahal kita dah bagi dah kat dia. Tapi lepas kita bagi kat dia tu, kita sakiti dia. Ya? Kita kata macam-macam kat dia. Baik, ini juga kenapa golongan abrar ini Allah puji mereka. Kalau dalam bab sedekah pun mereka boleh ikhlas sebelum, ketika dan selepas, apatah lagi dalam amalan-amalan ibadat lain yang mereka kerjakan pada Allah, pastilah mereka lebih ikhlas. Pastilah terpelihara hati mereka daripada sebarang sifat-sifat yang tidak benar. Ataupun sifat-sifat riak dan sebagainya. Sebab itu kita bacakanlah doa yang telah dibacakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana ada riwayat menyandarkan doa ini kepada Sayyidina Umar untuk meminta dikurniakan keikhlasan. Dikurniakan keikhlasan. Saya rasa saya pernah kongsi dulu doa ini dalam pengajian-pengajian kita yang sebelumnya, iaitu kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah amalanku yang aku kerjakan ini semuanya adalah amal yang soleh. Ya Allah, jadikanlah
semua amalan yang aku kerjakan ini adalah merupakan amal yang saleh. Ya. Kemudian waj'alhu liwajhika khalisa, dan jadikanlah ya Allah, amalanku yang saleh yang aku buat ni semuanya ikhlas. Bukan takat jadikan amalanku semuanya baik, tapi jadikanlah semua amalan baik itu ikhlas. Kerana tak guna kalau ada amal baik tapi tak ikhlas. Tak guna kalau ada amal baik tetapi tak ikhlas. Ya, tetapi tidak ikhlas. Kemudian waja'alhu wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan engkau jadikan tujuan aku beramal ini melainkan engkau saja. Nampak? Ini yang sifat abrar tadi tu. Dia buat baik tu kerana dia nak redha Allah je. Dia bukan dia sedekah tu sebab dia nak Allah sihatkan dia, dia sedekah tu sebab dia nak Allah murahkan rezeki dia. Bukan itu tujuan utama dia lah. Tujuan sampingan tak apa, tapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama dia yang Allah sebut dalam Quran, illa btigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Mereka hanya mendambakan redha Allah. Lepas tu Allah jawab wala sawfa yarda, dan Allah pun akan meredai mereka. Ini yang pujian Allah berikan kepada siapa? Kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika mana beliau telah pun ketika mana beliau telah pun membeli hamba-hamba di Mekah di kalangan orang Islam yang susah, ya. Kemudian beliau merdekakan. Kemudian ayahnya bertanya, kenapakah kamu merdekakan tanpa kamu simpan sebahagiannya untuk berkhidmat bagi kamu, ya, untuk berkhidmat kepada kamu? Maka berkatalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidaklah aku buat perkara ini semua melainkan kerana aku ingin redha daripada Tuhanku. Ya. Okey, baik. Wallahu taala alam, kita tangguh sekadar itu. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama.